Assalamualaikum. Saya Cikgu Rosmaini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai reka bentuk aquaponik untuk tajuk tingkatan 2. Jom kita mulakan. Jadi subtopik hari ini yang kita akan belajar, yang pertama adalah maksud aquaponik dan juga penerangan reka bentuk aquaponik. Yang kedua, kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Dan yang ketiga, mengenal pasti komponen aquaponik. Apa itu reka bentuk aquaponik? Reka bentuk aquaponik adalah gabungan dua teknologi pertanian. Yang pertama daripada tanaman, yang kedua adalah daripada ternakan ikan. Untuk ternakan ikan, kita panggil dia adalah aquaculture. Manakala tanaman, kita menanam tanaman kaedah hidroponik. Jadi kita gabungkan aquaculture dan hidroponik menjadikan perkataan aquaponik. Ini adalah contoh aquaculture dan juga hidroponik. Jadi kita tahu tadi aquaculture adalah menternak ikan. Jadi dalam tangki itu adalah ikan, manakala hidroponik adalah tanaman. Tiga unsur yang penting dalam aquaponik. Mesti ada tiga benda ni. Yang pertama kena ada ikan. Yang kedua bakteria dan yang ketiga adalah tanaman. Apa fungsi ikan? Fungsi ikan ni adalah untuk mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia. Jadi sisa makanan ni bakteria akan tapis dan ubah amonia ni menjadi nitrat dan juga zat yang berfungsi sebagai baja. Jadi baja ni diperlukan untuk tanaman. Jadi tanamannya menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Jadi benda ni adalah kitaran. Jadi ini adalah contoh aquaponik. Dia punya tanaman berada di atas, manakala ada tangki biru tu, itu adalah untuk ternakan ikan. Ini juga contoh untuk aquaponik. Sama juga. Jadi kat situ awak nampak ada media tanaman. Tetapi untuk aquaponik kita tidak menggunakan tanah. Media tanaman yang digunakan adalah antaranya batu kerikil. Lepas tu kita menggunakan hidroton dan juga media-media lain lah yang bersesuaian. Apa tujuan aquaponik? Yang pertama untuk mengekalkan kualiti air. Yang kedua mengurangkan kadar amonia di dalam air. Yang ketiga menjimatkan ruang. Sebabnya kalau kita buat aquaculture dan juga hidroponik, kita memerlukan ruang yang agak luas lah. Jadi bila aquaponik dia menggabungkan. Jadi di atas tangki ikan tu kita boleh letak kita punya tanaman. Yang ketiga menghasilkan dua jenis makanan manusia secara serentak, iaitu ikan dan juga tanaman. Sistem kitaran aquaponik. Jadi dekat situ kita boleh nampak lah dia punya kitarannya. Sistem kitaran aquaponik ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan. Jadi bermula daripada kolam ikan ke media tanaman. Jadi dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. Jadi ini adalah dia punya bahagian-bahagiannya lah dalam sistem aquaponik. Jadi kita boleh nampak ada bakteria, ikan dan juga tanaman. Dan perlu dibantu oleh pam air dan juga salur air lah. Jadi kita tahu dah tadi bakteria fungsinya untuk memecahkan amonia menjadi nitrat untuk jadi baja kepada tanaman. Manakala fungsi pam air tu kita letak dalam tu, fungsinya untuk tarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Jadi kita boleh nampak air tu akan naik ke atas, kemudian akan dikitar balik turun ke bawah ke tangki ikan. Aquaponik. Aquaponik ni ada dua. Satu secara takungan, yang kedua secara
sekitaran. Jadi, kalau secara takungan, kita menggunakan kolam, tangki atau bekas yang sama untuk ikan dan juga tanaman. Kemudian ikan dipelihara dalam bekas dan tanaman berada di permukaan air dengan akar yang terendam. Jadi itu secara takungan, dia bertakung. Okay, yang kedua adalah secara kitaran menggunakan dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dan juga bekas tanaman. Jadi ada dua bekas yang berasingan. Kalau takungan tadi dalam satu bekas. Okay, bila kitaran kita guna dua bekas lah. Satu untuk ikan dan satu lagi untuk tanaman. Okey, jadi kelebihan untuk secara kitaran ni, akar tanaman lebih terjamin dan mengurangkan risiko busuk akar. Kalau busuk akar, jadi akar tu akan jadi rosak lah. Kemudian, media tanaman seperti hydroton, kerikil atau media lain yang sesuai macam yang saya cakap tadi lah. Okey, reka bentuk sistem aquaponik. Okey, reka bentuk sistem aquaponik ada 3. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama adalah sistem raft. Okey, sistem raft ni, tanaman ni diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Dia macam rakit. Okey, bila rakit maksudnya akar tu terendam dalam air. Jadi apa kelebihan untuk sistem raft ni? Okey. Yang pertama, akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik ke dalam air secara terus. Kemudian menjadikan tumbuh-tumbuh lebih cepat berbanding sistem yang lain sebab dia dapat direct nutrien dalam air tu. Okey. Yang kedua adalah sistem EBB and flow. Okey, EBB and flow ni kalau nampak ada dua bekas. Satu tanaman, satu lagi adalah tangki ikan. Okey, EBB and flow ni kita panggil juga dia sebagai sistem pasang surut. Okey, sistem ini berfungsi dengan menggunakan loceng sifon. Okey, apa fungsi loceng sifon? Okey, loceng sifon mengalirkan air dari media penanaman daripada atas apabila air sudah memenuhi media penanaman. Okey, sistem ini adalah sistem aquaponik yang sederhana jika dibandingkan dengan sistem raft dan juga sistem NFT. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Sistem NFT. Okey, sistem NFT ni sama juga dengan raft tetapi dia tidak menggunakan media penanaman. Kalau kita tengok kat gambar tu, okey, tiada media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Dia sama macam EBB and flow, ada dua bekas tetapi bezanya dia tidak menggunakan media tanaman. Okey, air yang mengalir tidak boleh bertakung dan mengalir dengan cepat sebab kedudukan bekas tanaman tu adalah serum. Jadi bila serum maksudnya air tidak bertakung, dia terus sahaja. Okey. Okey, kelebihan. Okey, kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Ada 3 kat situ. Okey, raft, EBB and flow dan juga NFT. Ketiga-tiga sistem ni ada kelebihan dan juga dia punya kelemahan dia. Okey, yang pertama untuk raft. Apa kelebihan raft? Okey, kelebihan dia yang pertama adalah akar tanaman menyerap nutrien secara terus daripada air. Kedua, tanaman tumbuh cepat. Yang ketiga, produktivitinya sistem lebih tinggi. Manakala dia punya kelemahan, terdedah dengan serangan bakteria sebab akarnya terendam. Jadi akar mudah reput. Okey, kelebihan EBB and flow pula. Okay, biji benih boleh ditanam terus pada media penanaman. EBB and flow sahaja yang menggunakan media tanaman. Contoh yang apa tadi yang saya cakap? Boleh menggunakan batu kerikil. Boleh juga gunakan hydroton. Okey, kemudian dia punya kelebihan lagi menggunakan media penanaman yang tadilah. Kemudian dia punya kelemahannya memerlukan bekalan elektrik secara berterusan. Kedua, penekanan dalam menyelenggara loceng sifon. Itu kelemahan untuk EBB and flow lah. Okey, NFT. Okey, NFT dia punya kelebihan menggunakan kuantiti air yang sedikit. Pam yang digunakan pam yang kecil. Produktiviti tidak setinggi raft tetapi dapat menghasilkan hasil yang memuaskan.
Dan dia punya kelemahan memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman tidak mampu menapis. Yang kedua, penyemaian benih tidak dapat dilakukan secara terus sebab tiada media penanaman. Okey, kita masuk yang ketiga, mengenal pasti komponen aquaponik. Jadi kita tengok dekat sini. Yang pertama mesti kena ada tangki ikan ataupun akuarium lah. Okey. Yang kedua kena ada bekas tanaman. Untuk apa? Untuk kita tanam tanaman lah. Okey, yang ketiga adalah bell siphon. Bell siphon ni digunakan untuk sistem EBB and flow. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh media tanaman. Ada batu kerikil, ada hydroton, perlite, kokopit dan juga rock wool. Jadi kita tidak menggunakan tanah untuk aquaponik. Okey. Jadi ini adalah cara-cara untuk kita lakukan ataupun kita buat model untuk aquaponik. Okey, yang pertama kita memerlukan polystyrene. Okey, saiz besar. Kemudian ikan kecil. Tengok pada jenis ikan lah harga dia. Kemudian pokok hiasan. Yang keempat, pokok daun kesum. Kenapa kita pilih dia? Sebab dia mudah hidup. Okey, yang keempat adalah bekas ikan ataupun akuarium lah. Okey, jadi kita letakkan ikan dan juga pokok hiasan dalam bekas ikan. Itu langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua, potong polystyrene mengikut ukuran permukaan bekas ikan supaya dia boleh menutup bekas ikan tu. Okey, langkah yang ketiga, buat lubang pada polystyrene supaya ikan boleh bernafas lah, ada oksigen. Okey, langkah 4, buang daun kesum yang ada pada batang kesum dan masukkan ke dalam lubang pada polystyrene. Daun tu boleh kita guna untuk masak. Selamat mencuba.